KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Ya, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya KC. Setiap tengah malam pukul 12 hinggalah pukul 1 dan selalunya saya akan kasih lebih lah Malam ni tengoklah malam ni saya ada beberapa kisah yang saya nak ketengahkan dan pengalaman-pengalaman yang ingin saya kongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Tapi sebelum tu peringatan pada semua yang sedang menonton rancangan Malam Seram Horror Talk Show ini, ingat Malam Seram ini hanya sekadar satu perkongsian pengalaman seram yang dialami dan setiap pengalaman ni yang diketengahkan kita pun tidak pastilah sama ada kisahnya benar ataupun tidak, asal usul ceritanya. Yang penting kita di sini berkumpul untuk menghiburkan hati dengan pengalaman-pengalaman kisah-kisah seram yang dikongsi sama. Dan terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram, pada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih juga kepada semua geng Momok iaitu moderator-moderator yang bertugas menjaga ketenteraman keamanan live chat. Terima kasih banyak kepada moderator saya dan juga secara amnya kepada anda semualah yang telah pun mendengar, yang menonton Malam Seram dan berkongsi pengalaman-pengalaman anda untuk saya ketengahkan dalam rancangan ini. Sekiranya kalau ada kisah, anda boleh WhatsApp kepada Casey melalui talian iaitu voice note, ataupun anda boleh kirimkan teks. Anda cakap, Casey call saya ada cerita seram tentang apa. Mungkin sedikitlah gambaran pengalaman anda itu dan saya akan cuba hubungi anda di +65 81310287 +65 81310287. Saudara, kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah pertama saudara dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey. Bukan sekadar cerita seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Kisah yang pertama pada tengah malam ini, pengalaman seram ini datang daripada Nordin. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordin. Saya peminat malam seram berasal daripada Johor, Malaysia. Pengalaman saya ni memang tak dapat saya lupakan Kisi. Waktu tu saya ni sedang menunggang motosikal daripada rumah ibu saya nak pulang ke rumah saya. Saya ni adalah penduduk dekat kawasan Johor, iaitu di Segamat, Johor lebih tepat lagi. Dalam perjalanan tu jam 10 lebih malam. Walaupun taklah terlalu lewat, tapi 10 lebih malam tu kalau dekat kawasan kampung ni dah memang sunyi Kisi. Ramai semua dah masuk rumah. Kerana apa? Kerana takut dengan nyamuk, katanya pengirim kita yang berkongsi kisah beliau. Saya menunggang motosikal. Sedang saya menunggang motosikal ni, tiba-tiba saya ternampak kain putih di salah sebuah pokok yang ada di hadapan saya. Tengah tunggang, dekat depan ni ada satu pokok, mata saya tertumpu pada pokok tu. Kisi, bila saya tengok kain putih tu, tiba-tiba Kisi, daripada pokok tu dia terbang zoom pergi pokok sebelah. Ish. Daripada saya menunggang agak laju, saya perlahankan motosikal saya. Sejujurnya saya tak pernah apa nampak Kisi. Kononnya hantu dia kata open and close inverted comma lah. Tak pernah nampak hantu Kisi. Lazimnya hanya dengar, rasa, tapi kali ini depan mata kain putih itu terbang satu pokok ke pokok yang lain. Kisi, bila saya berlalu pergi, saya pun teruskan perjalanan macam biasa. Tiba-tiba kain putih itu dekat belakang saya. Kain putih itu ada dekat belakang saya Kisi. Saya tak toleh belakang untuk tengok. Saya nampak seperti dekat bahu saya ni, walaupun saya tak toleh, macam ada benda berkibaran dekat belakang. Punya laju saya tunggang motosikal, sampaikan saya ni hampir-hampir hilang kawalan dan terbabas. Bayangkan saudara para penonton malam seram. Saya tunggang motosikal, bila tengah tunggang ni tiba-tiba apa benda berkibar kat belakang aku ni? Ya Allah, kain putih. Laju Kisi saya tunggang motosikal. Sampai dekat satu bahagian jalan di kampung saya ni, saya hampir-hampir terbabas. Nasib baik saya sempat break. Dan kemudian baru saya toleh bila dah berhenti. Kain putih yang terbang tadi dah tak ada dah. Suspend Kisi. Sampai rumah, sebelum naik, biasalah saya buat apa yang patut. Baca, beri salam, terus masuk dalam rumah. Dalam hati saya ni, walaupun saya tak nampak lah wajah dia, Pontianak ke, hantu jembalang mana ke, tapi first time dalam hidup saya nampak kain putih dekat pokok, zup terbang ke pokok satu lagi. Bila saya dah lepas pokok tu, kain putih tu tiba-tiba terbang ikut saya Kisi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang dikongsi oleh pengirim kita dari Segamat, Johor. Berkongsi menunggang motosikal nak balik daripada rumah mak ke rumah dia, ya. Menunggang motosikal dan saya tak tahulah motor apa dia tunggang, tapi bunyi dia saya cubalah, ya. Kalau bunyi macam tu motor apa katnya? Mungkin boleh berikan sedikit penjelasan pada ahli-ahli pakar motosikal, ya. Okey, seterusnya ni saya nak kongsi
pengirim kita berkongsi satu kejadian seram. Ini berlaku di Singapura tapi lama dululah. Berlaku pada tahun 2004. 2004. Kata kiriman datangnya daripada mana tadi Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Sofian. Saya nak berkongsi kisah KC. Tahun 2004, saya teringat satu kejadian seram yang pernah berlaku pada saya. Saya menaiki bas double deck, nak pulang ke rumah saya yang terletak dekat kawasan Tua Payoh. Saya ingat lagi, bas yang saya naik daripada East Coast pergi ke Tua Payoh, bas nombor 31. Tengah naik bas 31 dari East Coast, saya pergi barbecue sesi kawan saya lah. Walaupun saya dibenarkan keluar, tapi saya tak dibenarkan oleh ibu saya untuk bermalam dekat sana. Macam mana punya lambat pun, mak nak engkau balik Kau jangan nak pandai-pandai nak pergi overnight dekat luar sana. Itu peringatan lah mak dia Mak saya memang tak benarkan saya untuk overnight. Kau balik lambat pun, kau balik rumah. Kau tidur dekat rumah ni. Jadi, saya ambil bas yang terakhir daripada kawasan Marine Parade 31 menuju ke Tua Payoh, iaitu tempat yang saya tinggal. Masalahnya saya ni naik bas malam tu memang dah tak ada orang. Saya naik atas, duduk dekat tingkat atas. KC, apabila tengah duduk, saya tertidur KC. Perjalanan daripada Marine Parade naik bas 31 pergi ke Tua Payoh memang jauh sangat. Tengah duduk belakang, kata Sofian. So tertidur. Bila saya bangun, saya nampak ada seorang perempuan tengah duduk tempat duduk yang paling depan sekali. Saya paling belakang sekali, dia paling depan. Betul-betul dekat depan cermin depan tu. Bas 2 tingkat. Bila terbangun, ada orang lah. Ingatkan saya seorang. Saya perhatikan dari belakang ni, dalam hati saya lah waktu tu zaman bujang ke si. Macam lawa je. Nampak dari belakang rambut dia hitam panjang, tengah duduk dekat depan. So saya pun daripada duduk belakang, saya beralih sampaikan saya duduk tak jauh daripada perempuan yang duduk dekat depan sekali. Yang hairan KC, saya ni tengah perhatikan dia tau. Saya asyik tengok belakang dia. Dalam hati saya ni, ni mesti lawa ni anak makcik, kata beliau. Ni kalau dapat kenal-kenal ni, mungkin boleh jadi girlfriend lah. Saya duduk lama KC, sebabnya saya akan turun di perhentian yang terakhir. So I have all the time untuk duduk dekat situ. Saya duduk, saya tengok dia, tapi saya tak nampak wajahnya. Saya hanya nampak bahagian belakang kepala. Tengah duduk, tengok, tenung. And then bila bas tu lalu, satu bahagian tu, dia lalu bawah jembatan. Bila lalu bawah jembatan, tak ada lampu tau KC. Bahagian cermin depan bas tu gelap seketika. Bila dia gelap, dia jadi reflection, macam cermin. Saya terpandang dekat reflection tu untuk beberapa saat, sebab bas tu jalan bawah jembatan cepat KC. Bila saya tengok refleksi cermin tu dekat wajah perempuan yang tengah duduk, saya terus lari KC, turun ke bawah. Turun bawah, dekat bawah bas tu cuma ada 3 atau 4 orang seingat saya tengah duduk dekat bawah. Sampai termengah-mengah saya duduk. And then saya duduk pula betul-betul dekat sebelah depan bus driver. Bus driver ni sampai toleh tengok saya. Yang man, you okay nak? Dia tanya saya, anak muda, kau okay tak? Saya angkat thumbs up. Sebab saya ni semput KC. Dah lah terperanjat, turun tangga. Lepas tu saya tercungap-cungap KC sampai dekat bawah. Semput KC. Saya keluarkan daripada beg saya inhaler. Macam nak terputus nyawa saya. KC nak tahu tak apa saya nampak?
Refleksi perempuan yang duduk kononnya dari belakang nampak cantik lah wah. Kenapa dia tak ada muka Casey, bas tu lalu. Saya tengok, kenapa tak ada muka ni? So selepas 10 minit bas tu dah bergerak kan, selepas 10 minit saya beranikan diri. Tapi beg saya ni, saya waktu tu letak dekat bawah. Saya letak beg tu betul-betul depan, sebelah bus driver tu ada seat. Saya letak dekat situ. Kemudian saya beranikan diri untuk naik atas. Saya naik atas perlahan-lahan, naik. Bila saya mencengah, mana perempuan ni? Saya tengok lagi Casey, sampailah saya naik atas penuhnya. Depan, belakang semua tak ada orang. Bila masa dia turun, sebab bila saya dekat bawah, saya tak nampak pun orang turun dan bas tak berhenti pun. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Cerita tadi daripada Sofian berkongsi pengalaman ya. Dia dari belakang dia tengok, anak makcik dari belakang dia terbangun dah, tengah naik bas kan, tertidur dia tertidur, dia bangun. Lepas tu belum sampai lagi ada orang. Macam lawa je Daripada seat belakang dia bergerak sampai jaraknya dekat dengan perempuan yang duduk kat depan kan. Tapi tak dekat sangat lah kan. Dia ada jarak dia lah, tak tahulah berapa jauh. Cuma bila dia bas tu sedang memandu, dia perhatikan lama dia tengok perempuan tu dari belakang lah. Macam lawa je Nampak reflection, tak ada muka. Ish. Dah tu berani pula. Bang, kamu tu semput berani pula naik atas balik nak pergi cek. Tak payahlah sudah. Ya Allah, kenapalah kau berani sangat? Hairan Okey, itulah kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada Sofian atas perkongsian kisah tadi. Kita sambung kisah selanjutnya. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya Casey dengan pengalaman Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum Casey dan para penonton Malam Seram. Nama kakak Asma. Kakak peminat Malam Seram. Kakak ni orang Singapura tapi dah bertahun dah duduk dekat England. Dah pindah dekat sini, menetap di Bournemouth, kata Kak Asma. Duduk dekat Bournemouth ni dah masuk almost 23 years Casey. Walaupun kakak dekat England, kakak masih lagi consume media-media daripada Singapura dan Malaysia. You know, walaupun jauh di rantauan, tapi kita punya roots, asal usul sebagai orang Melayu memang tak pernah pun luput dekat dalam diri kakak. Malah anak-anak kakak pun masih boleh berbahasa Melayu walaupun tidaklah begitu fasih, kata Kak Asma. Kisah kakak ni berlaku dekat Bournemouth, tempat mana kakak menetap. Kakak dah pindah dekat sini, duduk dah 23 tahun. Kakak dah pindah hanya 2 kali saja. Rumah yang kedua ni paling lama lah Casey.
Rumah pertama kakak duduk nak dekat 3 tahun macam tu lah. Jadi rumah yang pertama kakak ni sama tempat di Bournemouth. Ini adalah rumah sementara. Kan bila suami dipindahkan kerja ke England. Sebenarnya suami ada pilihan. Nak stay dengan syarikat di Singapura ataupun pergi ke headquarters yang terletak dekat England. Selepas berbincang, kami pun buat keputusan untuk pergi ke sana lah. Mana tahu kalau menyerantau, rezekinya lebih lagi. Jadi cuba, Alhamdulillah 23 years KC. So kisah kakak ni 3 tahun pertama menetap di sebuah rumah KC. Dekat England ni, khususnya di Bournemouth, tempat kawasan kakak tinggal ni, orang-orang dekat sini semua baik-baik KC, very friendly. And then cuma adalah kes-kes yang tidak diinginkan berlaku. But my neighbours are all very nice and friendly people. So apa yang berlaku bila kakak menetap di sebuah apartment? Sekarang ni kakak tinggal di rumah sebuah. Dulu time baru-baru kan sampai kita sewa apartment lah. Apartment ni dekat bawah kita ada reception counter, yang mana kita kalau masuk nanti ada orang akan menyambut kita lah. Kemudian kita akan naik lift pergi ke tingkat berapa kita tinggal. Kita kena jalan dekat koridor dan sampailah unit rumah kita. Waktu baru pindah tu kakak tak kenal pun jiran-jiran, sebabnya mereka ni semua bekerja kan. Dari pagi, kadang-kadang petang baru pulang. But setelah lama duduk dekat situ, baru kakak kenal jiran-jiran kakak. So apparently, kata Kak Asma, salah seorang daripada jiran kakak ni merupakan orang Melayu kita, tapi dia adalah warga daripada orang negeri Malaysia. Kita became good friend until now. Boleh kasi sebut nama dia. Nama dia adalah Fatin. Fatin Umairah. Berasal daripada, kalau tak silap kakak, dia orang Melaka, KC. So kakak kenal dengan Fatin, jiran kakak ni, bukan sebelah lah, the same koridor, tingkat sama, cuma rumah dia agak jauh sikit daripada rumah kakak. Rumah kakak ni paling hujung, dekat dengan emergency exit, turun tangga dekat situ. And then rumah kakak ni dekat dengan tangga. So setiap malam kakak akan dengar KC, pintu emergency exit tu kalau kita tolak, dia akan tutup dengan kuat. Kedebam! Sebab dekat atas tu ada macam satu door hinge dia. Kalau tolak, dia akan tutup sendirilah. But the thing is, bila tolak, dia tutup kuat KC. Bunyi kuat sangat. So malam-malam benda tu bunyi kuat. Bukan sekali, malah banyak kali. Jadi kakak ingatkan ada orang lah main dengan pintu tu kan. So kakak pun waktu tu suami dah tidur. Kakak pula tengah tengok apa yang ada dekat kawasan kakak tinggal di Bournemouth ni. Selain daripada untuk pergi supermarket, mungkin barang-barang kemudahan yang lain lah. So tengah tengok map ni, and then bunyi pintu lagi. So kakak bangun, kakak pergilah tengok dekat lubang pintu. Bila tengok lubang pintu, kakak nampak depan pintu kakak ni adalah exit door. Maknanya itu emergency exit kalau lift tak boleh digunakan kerana ada kebakaran, kena turun tangga tu. And then pintu tu nak tolak berat ke si? Sebab satu pintu tu adalah fireproof door. Jadi pintu tu nak kena tolak. Tolak dia akan buka, tapi berat. But bila kakak tengok, tak ada orang ke si? Pintu tu terbuka sendiri, dia buka. Ketepam! Kakak sampai terkejut ke si? Benda tu dihempas depan muka kakak ni. Ini kakak perhatikan, siapa yang main pintu ni? Takkan pintu ni buka sendiri? So at first kakak tak sangka lah sini ada hantu. Kita kan dekat negeri Mak Saleh. So kakak ingatkan mungkin pintu tu memang automatic. Maknanya pintu tu menggunakan sejenis power lah. Jadi mungkin pintu tu rosak lah, dibuka sendiri, ditutup sendiri kan. So I thought it was that. And then eventually kakak pun tak layankan sangat lah, walaupun yang mengganggu kakak. Masuk bilik tidur sampailah pagi. Beberapa hari kemudian kakak terjumpa lah neighbor kakak ni, merupakan warga Malaysia, namanya Fatin tadi kakak cakap. So kakak berbual dengan dia, kita had a long talk KC. Kakak rasa happy sangat, at least jumpa juga orang Melayu kita.
So tengah berbual dengan dia, kakak cakap lah, dekat pintu hujung depan my house ada satu exit, emergency exit ni, pintu tu automatic And then Fatin cakap, tak adalah kak, pintu tu manual, kakak kena tolak. Tapi pintu tu berat tau kak, sebab saya pernah tinggal sini, lift pernah rosak, terpaksa turun tangga. But the door is very heavy, kata Fatin. Oh, I see. Semalam kakak pun ceritakan pintu tu terbuka sendiri dan dihempas beberapa kali. So si Fatin pun terperanjat lah. Dia kata, ya ke kak? I don't think so lah. Dia macam mungkin auto tak? Sebabnya kakak cakap pintu tu terbuka sendiri. Dia pun dah rasa macam betul ke auto ataupun manual? So kita sama-sama pergi. Daripada bawah tu kita naik atas, jalan all the way koridor depan rumah kakak, and kita tolak pintu. Pintu tu tak boleh buka ke si? Tolak tak boleh. Tolak tak boleh. Kenapa tak boleh tolak ni? Sekali kita paksa tolak, tiba-tiba bunyi alarm ke si? Ring! Kakak tutup pintu. Tutup, alarm stop. Maknanya pintu tu memang untuk emergency. Kalau nak turun naik, kena gunakan lift ataupun satu lagi tangga yang sebelah lift. Jadi pintu tangga paling hujung memang untuk kecemasan, tak boleh digunakan. So semalam bila pintu tu buka dan dihempas beberapa kali, macam mana tak bunyi alarm? Itu memang pelik ke si? Fatin ni dia tak tahu sebab rumah dia hujung, rumah kakak satu lagi hujung. So Casey, eventually benda tu sebenarnya perkara biasa yang pernah dialami oleh beberapa lagi neighbor yang lain, termasuklah mereka yang pernah duduk dekat unit yang kakak tinggal. Rupanya apartmen tu dulu yang kakak tinggal ni, tapi bukan tempat apartmen kakak, tingkat atas, 2 tingkat atas kalau tak silap kakak lah, ada satu kes kebakaran. Kes kebakaran yang mana the whole koridor tu terbakar ke si. And then adalah kes yang mati kerana nak keluar gunakan exit door, pintu tu tak boleh dibuka. Tapi kes kebakaran dekat apartmen yang kakak tinggal ni dah lama berlaku. Bukanlah minggu lepas ke 2 bulan lepas. It was years ago, kata Kak Asma. But Alhamdulillah kakak survive dekat Bournemouth di apartmen ... ini. Sekarang kakak dah pun berpindah di rumah sebuah sampailah sekarang 23 tahun kakak duduk di sini. Dan kakak doa semoga semua yang sedang menonton Malam Seram dalam keadaan baik, sihat dan dijauhkan segala wabak dan juga COVID-19. Kalau Casey bacakan kisah Kak Asmah, terima kasih. Untuk my best friend Fatin, insyaAllah kita jumpalah di lain kesempatan. Bye-bye. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah daripada Kak Asmah yang dah pun menetap di England selama lebih kurang 23 tahun. Lama duduk di negeri orang. Okey, terima kasih pada Kak Asmah. Saudara, seterusnya kita nak berkongsi kisah yang ini. Kan semalam saya ada ketengahkan satu pengalaman daripada pengirim kita berkenaan dengan beliau dan rakan-rakan, nama dia anak jantan. Ingat tak semalam kisah anak jantan? Ya. Tajuk dia Pantang Dicabar. Jadi dia telah pun pergi ke night walk dengan kawan-kawan kan. Semalam kata anak jantan ni dia night walk dengan kawan-kawan dekat Changi, yang mana kawan dia adakan sesi barbecue. Kemudian mereka jalan dekat kawasan bawah, bahagian bawah Hospital Lama Changi. Dan dia dicabar oleh kawan dia untuk naik atas. Kalau kau berani kau anak jantan, kau naik atas lah, baru anak jantan. Dia pula pantang dicabar. So dia pun naik atas, dan dipendekkan cerita dalam kisah tu, bila dia ternampak 3 orang perempuan dekat dalam Hospital Lama Changi. Apa perempuan tu buat kat dalam situ?
Padahal dia seorang-seorang ni naik atas pun dah takut. Dia dah goyang dah. Katanya saya dah goyang ke si. Saya toleh belakang, saya nampak 3 perempuan tengah jalan masuk dalam bangunan Hospital Lama Changi. Saya hanya dekat luar bangunan, tapi atas bukit lah. Kawasan tu memang gelap, tak ada lampu. So, dia takut, dia pun turun bawah. Dia lari kerana dia turun bukit. Oleh kerana dia lari terlalu laju dengan turun bukit, dia terjatuh dan terseret lah. Tangan, kaki terseret dan kaki dia dikatakan ada 5 jahitan kalau tak silap. Kemudian sebelum tu dia terseret kaki dia berdarah. Berdarah banyak sangat dan menitis darah. Dan dia ceritakan bila dia turun ke bawah tu, dia tengah sakit kaki lah, berdarah tu kan, dia toleh ke belakang, dia nampak ada 3 perempuan, mungkin perempuan yang sama, macam seolah-olah sedang menjilat darah yang menitis tadi. Dan daripada kisah yang saya share, kiriman daripada anak jantan ni, ada beberapa kiriman-kiriman private message yang saya terima mengatakan mereka pernah juga ternampak 3 perempuan yang sama dululah ketika mereka pergi ke Hospital Lama Changi. Dan ada seorang lagi message kata, Casey, saya ingatkan saya seorang pernah nampak. Itu sekejap saya buka dia punya ni. Ini daripada Nizam, betul nama Nizam. Nizam kata begini, pengalaman beliau. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Tadi maknanya dia kirim email semalam lah. Dia kata tentang cerita tu lah. Tadi Casey ada bacakan kisah tentang anak jantan yang nampak 3 ekor pontianak ataupun 3 perempuan yang berada dekat Hospital Lama Changi. Saya pernah mengalami perkara yang sama. Saya pernah ceritakan hal ini pada kawan-kawan yang sama-sama berjalan adventure dengan saya dekat Hospital Lama Changi. Tapi kawan-kawan saya semua macam tak percaya. Saya boleh faham mereka tak percaya dengan saya apabila saya kata saya ternampak 3 perempuan berada dekat dalam hospital tu, membuat saya tak nak masuk ke dalam. Mereka terpaksa batalkan dan kami beramai-ramai turun ke bawah. Bila ditanya kenapa, saya cakap lah saya nampak 3 perempuan ni. Dan saya rasa mereka tak percaya. Mereka ingatkan saya ni penakut dan hanya buat cerita hanya untuk tidak masuk dalam kawasan Hospital Lama Changi. Semalam bila Casey ceritakan bila Casey ceritakan semalam, saya ceritakan lah bila Casey ceritakan, jadi ini email ni diceritakan tentang kisah semalam lah. Saya teringat tentang pengalaman saya. Maknanya saya ni bukan bermimpi ataupun buat-buat cerita. Kehadiran 3 perempuan misteri dekat Hospital Lama Changi itu adalah benar semata-mata. Thank you for sharing the story. At least saya tahu saya bukan buat cerita. Ada satu lagi ni private message ke Facebook. Sekejap mana? Ini daripada okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Loki. Saya nak berkongsi kejadian yang sama seperti anak jantan yang Casey bacakan tadi. Ini kiriman tadilah semalam lah, ketika saya selepas bacakan. Semua tak sempat je. Sebab tadi bila saya tengah buka email baru nampak beberapa kisah-kisah yang berkenaan dengan kejadian di Changi. Tentang 3 perempuan cantik yang ada dekat Hospital Lama Changi, saya rasa adalah satu perkara yang benar. Saya pernah nampak benda yang sama, Casey. 3 perempuan sedang berada dekat dalam salah satu ward. Dekat atas tu, tengah jalan, dia ada macam satu bilik ward tau. Kita ni seramai 5 orang tengah jalan-jalan, and then saya berhenti. Kawan saya ni masih ada dekat belakang, tengah tengok sudut-sudut yang lain. Saya ni jenis yang gairah nak pergi dulu, Casey. So saya mana-mana saya jalan dulu. So bila saya jalan dulu, kawan-kawan masih dekat belakang tengah tengok bilik-bilik yang lain. Saya jalan dekat depan. Sebelah kanan tu adalah satu bilik ward yang panjang. Tiba-tiba bila saya tengok dari jauh, saya nampak ada 3 perempuan. 3 tengah berdiri memandang antara satu sama lain tapi tunduk. Dan badan dia hayun, Casey. Kiri kanan. Bila saya nampak benda tu, saya terus tergamam, Casey. Tak boleh bergerak, seolah-olah saya ni macam kaku dan beku. And then lama ke saya berdiri. Saya ni dalam hati ni, saya nak jalan, nak tinggalkan, tak boleh ke. Saya masih nampak susuk tubuh 3 perempuan berada dekat dalam bilik ward tu, sedang berdiri dan hayun badan kiri kanan. Saya hanya mampu melihat, tak boleh bergerak. Hanya selepas salah seorang daripada kawan saya, nasib baiklah dia datang. Sebab selepas tu mereka semua nak turun bawah. Kalau mereka semua turun dan salah seorang tak ingat saya pun, saya rasa saya akan kaku dan keras dekat atas, tak tahu sampai bila.
So bila nak jalan tu, salah seorang daripada kawan saya ternampak saya tengah diri. Dia panggil saya. Dia panggil, Zam, jom turun. Lepas tu saya tak bergerak. Dia panggil tak bergerak. And then dia teriak kawan-kawan yang lain, sebab dia pun takut ni. Dia teriak, kat atas problem lah. Ramai-ramai naik atas balik, 4 orang ni semua. 4 orang naik atas balik. Kemudian pegang bahu saya, tarik, baru saya boleh bergerak, Casey. And then bila kawan tanya, kenapa dengan kau? Saya cakap, aku tak boleh bergerak lah. Nasib baik kau datang tanya aku. Casey, bayangkan kalau kawan-kawan saya semua turun dan terlupa tentang saya, apa berlaku nanti? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah. Okey, saya nak tanya anda, mungkin ada di antara anda pernah mengalami cerita yang agak serupa tentang di Changi Hospital Lama lah, ataupun Hospital Lama Changi, berkenaan dengan 3 beradik perempuan. Seram ya. Satu orang cerita, tiba-tiba dia ni pun cerita benda sama dia ni. Jadi kalau ada pengalaman yang serupa, saya nak dengar, sebab cerita dia ringkas dan interesting lah, cukup menarik sangat. 3 beradik perempuan di Hospital Lama Changi. Ini kalau ada pengalaman yang pernah ke Hospital Lama Changi, pernah ternampak 3 beradik ni, mungkin boleh kongsi dengan Casey, hantarkan voice note ke ataupun kirimkan WhatsApp untuk saya call anda, dan saya akan cubalah ketengahkan pengalaman anda dalam rancangan Malam Seram. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Yang ini saya tengok ni macam ada voice note Sekejap Ini kiriman daripada pengirim kita, kiriman voice note. Okey, jom kita dengar kisah voice note tentang apa ni dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara, kita sekarang pergi ke hujung talian untuk mendengar kisah melalui voice note daripada pengirim kita. Siapakah di hujung talian? Hello, silakan. Hello, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Habib Casey daripada Penang, Malaysia. Okey. Saya ada satu cerita Casey masa saya belajar dekat Melaka dulu, ada satu institusi lah. Jadi masa tu kami ni duduk satu room sis ataupun dipanggil rumah siswa lah kan. Jadi kami ni suka dalam satu rumah tu ada dalam 10 orang. Setiap malam memang kami sukalah dengan misteri jam 12 ni. Jadi nak jadi ceritanya, satu malam tu kami berkumpul ramai-ramai dekat ruang tamu lah kan. Dekat ruang tamu tu kami buka misterinya jam 12 ni dengan speaker lah. Kemudiannya kami tutup lampu sambil duduk dengar misterinya jam 12 ni. Tiba-tiba kami semua dalam 10 orang ni dengar ada kerusi kena tarik tau. Krek. Kami macam pelik kan, sebab kerusi tu bunyi pada bilik. Kami kira orang dekat ruang tamu kata cukup 10. Mai kot mana bunyi tu kan.
Tapi tak apa, kami buat tak tahu pasal ramai kan, berani, semua berani, relax lah. Dah ramai nak takut apa. Kami sama dengar buat tak tahu. Tapi yang seram dia tu masa kami dengar orang ramai, bila dah ramai tu duk dengar lah lama tidur lah kan. Ramai pakai tidur, ada seorang member ni dia tak tidur lagi. Dia tak tidur lagi. Jadi dia apa tengah TV dengan makwa dia lah. Tengah TV sambil makan Maggi goreng masa tu. Dia pun nak pergi basuh pinggan. Masa nak basuh pinggan ni lah, dia ada dengar ada orang panggil. Mula-mula suara tu panggil slow, panggil perlahan, Hanif. Dia kali belakang tengok, semua member tidur. Dia tak apa, ada budak nak main kot kan. Dia buat tak tahu. Kali kedua ada bunyi kuat sikit lah, macam Hanif. Dia kali tengok lagi. Dia tengok semua kami tidur kan. Semua kami tengah tidur. And then kali ketiga ni dia macam marah. Dia panggil Hanif. Member saya ni kali terkejut lah kan. Tengok lagi. Dia panggil lah, woi, korang tidur dah Woi. Tak ada seorang pun menyut. Dia pun buka flashlight dekat telefon dia. Dia suluh muka orang semua tidur. Memang tak ada seorang pun yang jaga. Apa lagi Casey, dia terus bungkus Casey, dia tidur terus. Okay Casey, tu cerita saya. Sorry kalau lorat saya macam tak apa nak faham. Saya orang utara kan, Casey kan. Okay Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tak faham? Faham. Tidur maknanya fikir faham. Suka dengar lorat-lorat ni. Tak apa, tak kisah. Ya. Kalau nak berkongsi kisah silakan. Saya akan ketengahkan pengalaman anda dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih teman kita daripada Penang yang sudi berkongsi pengalaman seram, pengalaman yang ingin diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Yang ini seterusnya saya nak berkongsi kisah daripada mana tadi kejap Ini tentang Casey, saya ada pengalaman Casey. Pengalaman seram ini berkenaan dengan satu kejap mana tadi? Ini dia. Okey, beliau memandu pada waktu malam. Ya, sesuatu berlaku pada dirinya ketika memandu waktu malam dan kisah ini berlaku di Malaysia. Kalau sudah bersedia kita sambung kisah berikut ini sebelum kita berehat sebentar nanti. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey. Cerita jalan tu saya akan share selepas kita berehat. Tapi saya nak share cerita ni dulu, boleh Ini saya lupa tadi saya nak kongsi cerita ni sebab selalunya saya dah susun apa yang saya nak sampaikan. Cuma tadi terlupa nak buka email ni. Saudara, ini kisah. Mungkin kisah ni benar-benar berlaku, mungkin tidak. Tapi anda dengar kisah yang disampaikan ini datang daripada Citra. Citra nama beliau. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Citra. Saya nak berkongsi satu kisah. Ini berkenaan dengan adik saya. Saya ada seorang adik perempuan. Dia adalah seorang anak istimewa Casey. Tak suka bercakap, berdiam diri. Orang paling dia percaya dalam keluarga saya ni adalah mak saya. Lain orang semua dia tak percaya sangat. Mak saya seorang je. Kalau dia tak nampak mak saya depan mata dia, dia boleh menangis dan dia boleh mengamuk. Mak saya harus sentiasa bersama dengan dia.
itu keistimewaan adik saya ni adalah melukis. Bukan melukis gambar bangunan, bukan melukis kartun, bukan KC. Mula-mula kita tak faham tau. Setelah lama dia baru kita tahu apa sebenarnya adik saya ni, kata Citra. Jadi nama adik saya adalah nama saya Nur Citra, nama adik saya adalah Nur Cinta. So Cinta ni dia ada keistimewaan. Bila kita bawa dia pergi bercuti, dia memang sangat suka bercuti dalam negeri. So salah satu waktu tu kita bercuti di salah sebuah resort. Ya, resort ini terletak dekat Pahang. Resort tepi laut. Bila sampai dekat bilik resort, lazimnya adik saya ni dia akan melukis. Dia akan melukis benda-benda yang menyeramkan. Contoh, pergi resort, pergi hotel sebelum ni, kita menginap dekat hotel. Dekat hotel kan ada memo pad dengan pen ataupun pensil disiapkan oleh pihak hotel. Bila masuk, selalunya pergi bercuti ni, nanti dia akan ambil memo pad tu, dia lukis. Dia lukis ni sama macam bilik hotel. Kemudian dia nanti dan dekat satu sudut tu dia akan lukis benda pelik. Benda hitam, rambut panjang. Kadang-kadang dia lukisan dia tu macam susah nak faham, tapi ada maksud. Rupanya bilik tu ada barang. Dia nampak ke si? Dia masuk je, dia cari paper, dia lukis. Dia lukis. Tapi kita pada waktu tu ingatkan lukisan dia setakat dia suka lukis benda seram. Setelah bertahun-tahun baru kita faham ke si, setiap tempat ada penghuni, dia akan lukis penghuni tu. So yang ini berlaku dekat resort di Pahang. Sampai dia masuk dalam, dia cari. Kita semua tahu ke si pattern dia. Dia akan cari kertas, dia duduk, nanti dia tengok sekeliling bilik, dia tengok. Dia tengok. Kemudian baru dia lukis. Kita yang ada dekat sini seram ke si. Dia lukis dekat atas penjuru tembok ada benda hitam tengah melekat. Mata terbeliak. Walaupun dia lukis hanya dengan menggunakan pen warna hitam. Nampak ke sih benda tu? And then mulalah nanti ayah saya ni biasa akan azan. Bila masuk je ayah saya akan baca Yasin. Dan kalau waktu solat, kita akan solat berjemaah ramai-ramai. Dan lazimnya setelah buat benda tu, kita tak kena ganggu pun satu malam. Setiap resort bilik hotel yang dah lama tak disewakan akan ada penghuni. Sebab tu adik saya ni boleh melukis. So dekat Pahang ni lain. Dah lukis, dah nampak benda tu dekat situ, ayah saya pun bacalah Yasin macam biasa kan, baca Yasin. Kemudian kita solat berjemaah. Masalahnya timbul bila ibu saya tak boleh solat. Kita waktu tu tengah solat maghrib kan, tengah solat maghrib. Habis solat, ibu saya ni dekat mana? Ibu saya ada dekat atas katil tengah duduk sambil main rambut kesi. And then menyanyi. Ayah saya nampak, ayah saya tegur, awak ni bising lah. Kita tengah solat sibuk menyanyi. Menyanyi ke si? Bayangkan tengah solat ibu saya menyanyi tak henti-henti. Ayah habis solat, ayah marah tengok ibu tengah main rambut. Ayah cakap, awak ni bising lah. Kita tengah solat, awak ni tak henti-henti menyanyi. Ibu saya masih sambung nyanyi, tak tengok ayah yang sedang bercakap dengan dia. Waktu tu ayah dah tahu dah something is not right. Kemudian ayah suruh saya dengan adik saya Nur Cinta berdiri dekat luar bilik kejap. Boleh bawa adik pergi keluar sekejap boleh tak? Diri kat luar sekejap, kat luar koridor resort. Ayah saya Casey cuba bantu ibu. Alhamdulillah sekejap benda tu keluar daripada badan ibu. Tapi benda tu masih ada dalam bilik. Bila ayah suruh adik lukis, adik tak akan lukis kalau disuruh.
tak akan lukis. Dia akan automatic ambil pensel, ambil kertas, dia draw sendiri. Baru tahu. So malam tu kita turun bawah selepas maghrib, kita makan dinner, jamuan makan malam KC. Selepas dinner, ramai-ramai naik atas balik pergi resort kan, bilik resort. Ayah buka pintu, adik saya lari KC masuk dalam. Ambil paper lagi, dia draw. KC kali ni dia lukis apa tahu KC? Bukan dekat tembok, dekat katil. Ada 3 makhluk hitam tengah baring atas katil. Dia lukis KC, lukis. Kemudian ayah tengok. Saya cakap ayah nak tengok. Dah, jangan tengok. Sebab nanti takut sendiri. Akhirnya nampak juga. Bila ayah letak kertas tu, ayah pun mula baca Yasin lagi KC. Berkali-kali, berulang kali baca Yasin, barulah benda tu hilang KC. Alhamdulillah tidur dekat bilik resort tu sampailah selama 3 hari 2 malam. Gangguan hanya berlaku pada ibu saya, yang mana kita tengah solat tu, badan dia tak bersih, kemungkinan dia kena rasuk. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Seram kalau ada adik mempunyai kelebihan, ya. Dia bukan melukis gambar bunga, bukan melukis gambar haiwan, bukan melukis gambar bangunan, tapi melukis gambar jembalang. Dan dia boleh tahu jembalang tu dekat mana ni. Dia masuk je. Dah, lepas tu letak pensel tepi ataupun pena tu tepi, dia letak kertas, dia jalan. Dia tak ada macam ayah tengok ni. Tak ada, dia letak tepi, dia jalan. Ayah dia pun angkat tengok. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Seram kalau ada adik macam tu. Baguslah adik tu boleh tahu, detect Tapi macam mana bilik resort dah book? Kadang-kadang saya rasa lebih baiklah kita tak tahulah. Kita tak tahu, so kita boleh hidup dalam keadaan aman. Okey, anda jenis yang lebih baik orang bilang tempat ni, contohlah okey, rumah yang kau nak tinggal ni berhantu baik-baik. Ataupun anda tak nak tahu. Anda tinggal macam biasa, dah cukup. Anda jenis yang mana? Anda jenis yang kalau boleh saya nak tahu KC. Setidak-tidaknya saya boleh buat persiapan. Ataupun saya jenis awak bilang saya tak nak tahu Jangan bilang saya tak nak tahu. Saya nak datang sini nak bercuti je. Anda jenis yang mana? Yang nak tahu, yang tak nak tahu. Boleh tinggalkan komen. Saya jenis yang kalau boleh jangan bilang lah. Tak apa. Gedebang-gedebung pun mungkin almari lah rosak. Almari tu mungkin pintu dia tak kuat lah. Tengah tidur dalam tu mungkin dekat dalam bilik kan. Ni kalau dah tahu bila gedebang-gedebung, ni dia dah main pintu lah. Mior Halim kata nak tahu. Okey, ya. Daripada Let's Bake kata sis nak tahu. Okey. Saya nak tahu Sri Diani nak tahu. Bedroom corner kata tak nak tahu. Okey. Umi Soat kata entahlah KC. Itulah. Khairil Rio tak nak tahu. Hairan ada yang nak tahu Kalau saya tak nak tahu, tak apalah. Kadang-kadang kita macam nak datang terus balik apa. Datang, stay, kalau bunyi apa-apa, tak apalah. This is normal lah, bilik hotel kan. Tidur, bangun, have fun, balik. Daripada kita tahu, ni bunyi sikit je. Betul jugalah orang cakap. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya
pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Berserah, bukan ku kalah, karena ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah atau kisah pula tu lagu nyanyian Didi Sazli dan juga Casey. Lagu tadi ciptaan saya, lagu Janji Tinggal Janji yang dapat saya ketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show Bukan Sekadar Cerita Seram bertemankan saya Casey. Terima kasih pada yang sudi menonton Malam Seram dan juga komen dan meriahkan lagi suasana Malam Seram. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tadi tadi saya punya studio dah pun dipasang langsir. Dah siap dah. Tinggal sekarang ni nak tambah lah sofa dan sebagainya. Jadi nantilah satu hari saya akan buat studio tour untuk anda tengok sendiri. Ini dia tadi. Kan dah ada langsir. Ada di curtain, naik curtain lah. Jadi langsir ni jenis langsir blackout. Blackout bila saya nak buat rancangan, saya nak gelapkan semuanya. Jadi senang untuk saya tutup lah, kawal lampu cahaya yang masuk ke dalam studio saya ni. Jadi semua tadi dah dipasang, cepat dipasang, sekejap je nampak tukar pasang ni. So terima kasih atas sokongan anda semua. Doa-doa insya-Allah nanti bulan Ramadan akan ada rancangan-rancangan yang telah pun kita rancang dekat sini, dan bolehlah ketengahkan nanti dalam rancangan-rancangan akan datang ya. Okey,
Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda untuk Malam Seram, ya, antaranya kiriman-kiriman super chat dan super sticker. Terima kasih banyak kita ucapkan pada sumbangan-sumbangan anda. Alhamdulillah, sokongan yang anda berikan tak pernah putus untuk terus menyokong Malam Seram dari segi tontonan, ya, dari segi share ataupun perkongsian, ya, dari segi like dan juga dari segi sumbangan-sumbangan super sticker, super chat yang anda gunakan di live chat Malam Seram ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cinta Hati Yayang. Terima kasih Cinta Hati Yayang. Antara juga terima kasih kepada siapa lagi ni, super sticker daripada Nora Nordin. Terima kasih Nora Nordin. Terima kasih sumbangan super sticker Azhar Tuan. Terima kasih Zainuddin Hassan. Terima kasih brother Zainuddin. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. And geng Momok, apa khabar? Baik. Macam biasa, single man on duty, shift 12 jam, seorang diri. Terima kasih, hiburkan hati saya yang sedih. Alamak, kenapa tengah sedih, wahai brother Zainuddin. Nuraini, terima kasih sumbangan super sticker Nuraini. Dan Pujangga Malam, terima kasih brother Pujangga Malam sumbangan super chat anda. Salam semua. Semalam kisah di OCH tentang 3 Pontianak, sebenarnya memang kawasan itu dihantui oleh 3 beradik ni yang pernah tinggal sana akan tahu. Dan ada juga message dari beliau, katakan ini bacakan KC. Dulu sewaktu saya menganggotai kumpulan sfox.com. sfox.com ni adalah sebuah, sebelum adanya rancangan seram, dia dulu dekat radio, dulu sfox ni kira tempat yang orang suka pergi. Di situlah kompilasi video, cerita seram, gambar seram semua dekat satu tempat, sfox.com di Singapura. Dan saya rasa berada Pujangga Malam salah seorang daripada mereka yang menganggotai kumpulan sfox.com ni. Dan ada beberapa orang anggota kami ke kawasan OCH, Old Changi Hospital, dan menemu ramai beberapa penduduk yang tinggal di quarters. Oh, dulu sana ada quarters Salah seorang makcik yang ditemu bual, makcik ni lah bila ditanya oleh, sebab kumpulan Sfox ni dia akan jalan cari cerita, interview kalau tempat ni ada perkara seram. Mungkin kalau dia boleh dapat penduduk yang tinggal dekat situ, tanya. Ada penduduk cakap, tak ada lah, saya duduk sini 20 tahun, tak ada pun apa-apa berlaku. Tapi ini bila ditemu bual, makcik yang tinggal dekat quarters di Old Changi Hospital ni, makcik ni katakan penduduk sana dah tahu setiap malam lepas maghrib semua kena tutup. Anda bayangkan bila makcik ceritakan, cik boleh cik kongsi tak tentang kisah seram dekat kawasan quarters ni, mungkin cik boleh jelaskan cik. Ni malam ni makcik kata, kalau kau nak tahu, setiap malam dekat kawasan quarters ni, bila masuk maghrib, semua orang akan masuk rumah. Semua orang akan tutup tingkap, tutup pintu. Sebab apa? Kalau kau nak tahu, 3 beradik ni akan jalan-jalan dekat kawasan ni. Seram, dia bukan jalan seorang-seorang 3 beradik ni akan jalan. Kita orang akan nampak dia jalan 3 orang dekat kawasan quarters Changi Hospital ni. Ada juga penduduk yang pernah tidur ni, dia mimpi 3 beradik ni kelibat ni ada dekat luar rumah kawasan sekeliling. Ada yang pernah cerita juga pernah nampak diganggu. Famous 3 beradik ni. Tanyalah orang yang duduk dekat quarters Old Changi Hospital. 3 beradik mungkin Pontianak. Orang tahu, maghrib aja semua masuk dalam, tutup pintu. Tutup pintu, tutup tingkap. Nanti dia datang. Okey. Terima kasih pada Brother Pujangga Malam atas perkongsian. Nampak kan? Dia satu orang cerita, lepas tu, ni saya pernah kisah, pernah. Nah, lepas tu dia merebak cerita. 3 beradik seram ya Allah, janganlah. Jadi kalau balik malam-malam ternampak 3 beradik, jangan teruskan biar 3 beradik tu jalan dulu. Siapa yang ada 3 beradik perempuan, kalau keluar malam-malam tolonglah balik seorang-seorang. Jangan balik sama-sama.
Masya Allah. Terima kasih sumbangan daripada Datin Sri Tina Taib. Terima kasih pada Kak Tina Taib. Salam KC, salam pada Kak dan geng Momok. Sedikit sumbangan untuk menyokong Malam Seram. Terima kasih Kak. Ya. Kalau KC adakan cruise to nowhere, saya ingin turut serta. Mahu ketemu KC dan geng Momok semua. Semoga menjadi kenyataan insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Ya. Terima kasih banyak sumbangan Kak Tina Taib yang juga tak pernah putus. Rauf Ridwan, KC hari ini birthday nenek saya. Doakan semoga panjang umur dan murah rezeki. Katanya kerana itu ini adalah sedikit sumbangan dari saya untuk KC makan pagi nanti. Peace out. Terima kasih Rauf Ridwan. Siapakah nama nenek anda? Ya, untuk nenek kepada Rauf, selamat menyambut hari lahir. Nenek ini kadang-kadang dia tak tahu birthday dia bila. Dia tahu bulan je lah. Tahun bila tak tahu. Macam arwah nenek saya dulu dekat IC dia, itu pun saya rasa birthday dia pun bukan yang betul. Dia Agaration lah. Agaration tu perkataan yang dulu zaman saya sekolah, kawan-kawan Cina suka gunakan. How you find out? Oh, this one you use the Agaration lah. Agaration. Ya, semoga nenek anda ditambah rezeki. Yang penting sekali kesihatan lah, ya, kesihatan. Okey. Dan terima kasih kepada Datuk Seri Wan Muhammad Hamdan. Masya Allah, sumbangan anda besar setiap malam. Terima kasih sangat-sangat kepada Brother Wan Muhammad Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua dan selamat malam Jumaat juga pada semua. Semoga Allah beri kita semua kesihatan yang baik, amin, dan jauhi kita dari hasad dengki dan dari segala tumahan, cacian dan buruk sangka. Kita dinilai di sisi Allah, bukan di mata orang lain. Betul sekali Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih atas sumbangan dan sentiasa memberikan peringatan pada kita semua. Rauf Ridwan, terima kasih sumbangan super stiker anda dan kek 2 kali di antara gambar kek ataupun super stiker kek. Dan yang terakhir Kak Nur Kia Jun, terima kasih Kak Nur Kia. Assalamualaikum KC dan geng-geng. Musim bunga dah nak sampai, siang hari akan berpanjangan. Oh gitu siang hari tu kalau musim sejuk dia punya waktu hari siang hari tu lebih pendek. Yang ini musim bunga lebih panjang lagi. Tengah terang benderang sekarang. Sekarang tengah terang tengah masak sup buntut ni. Salam dari dapur Shopshare di England. Terima kasih pada Kak Nur Kia Jones. Okey, kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara, kisah berikut ini datang daripada kiriman voice note, ya, dengan tajuk diganggu lembaga berselubung depan televisyen. Wah. Jom kita dengar sekarang. Assalamualaikum KC dan Assalamualaikum semuanya. Nama saya Azam. Saya sebenarnya berasal dari Ipoh, tetapi ini adalah kisah yang saya ingin ceritakan semasa saya masih belajar di Pulau Pinang dan tinggal bersama-sama dengan abang saya di Butterworth. Rumah yang kami tinggal adalah rumah yang disediakan untuk abang saya oleh syarikat beliau, dan rumah tersebut memang besar untuk 3 dewasa dan 2 kanak-kanak kecil. Abang saya, isteri beliau, saya dan juga 2 anak beliau yang masih kecil. Cerita ini berlaku semasa abang saya membawa nenek saya datang untuk bercuti di Butterworth untuk beberapa hari. So semasa di sini, nenek saya diberi bilik di belakang, ya, sebuah bilik kosong di belakang untuk nenek saya tinggal di situ. So pada malam tu nenek saya selepas menunaikan solat maghrib, beliau terasa badan beliau panas, suhu badan beliau panas, kepala beliau pening, dan beliau mengisyaki beliau akan mengalami demam. Jadi dia memberitahu saya memberitahu abang saya, dan abang saya terus menelpon kawan beliau yang juga seorang doktor yang tinggal berdekatan, datang dan memeriksa
nenek saya. So nenek saya diberi suntikan dan menurut doktor, nenek saya tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan, adalah demam biasa, demam panas biasa. Tapi nenek saya terus meminta pada saya untuk menghantar beliau pulang semula ke kampung ataupun pulang ke Ipoh pada ketika itu juga, sebab beliau rasa tak sedap hati tinggal di rumah tersebut. So saya katakan dengan saya, "Nek, bersabar nek ya, besok pagi saya akan hantar nenek balik ke Ipoh." Ya. So abang saya pagi tersebut terus hantar nenek saya pulang ke Ipoh. Dalam perjalanan, nenek saya ada bercerita kepada saya yang beliau mendapat bisikan masa tidur malam beberapa kali, ada panggilan kepada beliau, panggilan yang berbunyi, "Amma, Amma, Amma, Amma." Panggilan yang sangat menyeramkan sehingga nenek saya terus tidur. Dan akhirnya nenek saya selamat dihantar ke Ipoh. Dan ketika di Ipoh, saya tinggal seorang di rumah dan abang saya dalam perjalanan pulang. So di rumah saya hujan renyai pada ketika itu, dan saya setelah habis kerja assignment saya pun turun bawah untuk menonton TV. TV saya terletak di bawah tangga yang bertentangan dengan pintu keluar rumah. Dalam saya menonton, beberapa ketika saya terasa belakang saya seolah ada sesuatu bergerak. Saya boleh terasa auranya. Dan bila saya menoleh ke belakang, astagfirullahalazim, saya nampak satu lembaga yang menyelubungi ke semua badannya, duduk menyangkung, menyelubungi dengan kain putih dari kepala sampai ke kaki. Tak nampak apa, seolah dibungkus. So di depan pintu, bila saya dah menggoyang-goyangkan badan beliau, dan saya terus bangun. Masa saya bangun, saya ternampak lembaga tersebut bergerak ke arah saya secara merangkak. Saya terus lari naik ke atas, masuk bilik. Dan masa saya masuk bilik tu, saya terdengar bunyi telefon di tepi bilik saya, dan saya mengambil telefon. Tiba-tiba yang telefon tu adalah abang saya yang sudah berada di depan rumah dan mengarahkan saya membuka pintu dan pagar. Saya pun menoleh ke bawah, tengok tak ada apa-apa. Saya pun berlari turun terus ke pintu dan keluar rumah, membuka pagar dan memberitahu, menceritanya kepada abang saya. So abang saya serta-merta terus pergi ke rumah kawannya yang merupakan seorang ustaz, dan mencerita kepada ustaz tersebut dan membawa ustaz tersebut datang ke rumah. Ustaz tersebut masuk ke rumah, dan setelah beberapa ayat yang dibaca atau surah yang dibaca, beliau mengatakan, saya rumah ni bukan saya dan keluarga saya saja penghuninya, ada penghuni lain yang masih berada di rumah ni. So ustaz menasihat kami untuk mencari penginapan lain ataupun mencari rumah lain selepas ini. Jadi ustaz ni juga mengatakan rumah tersebut kemungkinan besar adalah tapak bekas tempat membakar mayat kaum India pada satu ketika dulu. Itulah dia kisah saya, Casey. Dan saya memang menyeramkan lah, dan saya harap semua terhibur, dan terima kasih kerana mendengarkan cerita saya ini. Semoga kita dilindungi Allah selalu, dan
Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah berikut ini berkenaan dengan tajuk yang ditulis ataupun di-type di sini, Kisah Seram Jalan Bukit Bau. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Zaki. Saya nak berkongsi satu kejadian seram, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kisah ini pernah menghantui saya dan dua orang rakan saya ketika memandu menggunakan jalan Bukit Bau. Waktu tu Casey, saya ingat lagi, saya menggunakan laluan jalan Bukit Bau. Kalau Casey Google, jalan ini adalah jalan lama Bukit Bau, jalan pintas Casey. Tapi dah tak banyak dah kenderaan yang lalu. Nak pada waktu malam, siapa yang nak lalu memandu dekat jalan yang kecil dan sempit, kiri kanan hutan, itu ladang-ladang kelapa sawit. Waktu tu saya ni memandu kereta kecil Myvi. Jadi bila mandu dekat kawasan ni sesuailah dengan kereta saya. Lagipun dekat jalan ni tak boleh pandu laju sangat. Jalannya bengkang-bengkok dan turun naik bukit. Saya sebenarnya tadi sempatlah saya Google kejap ketika abang tu bercerita Jalan Bukit Bau. Saya nak share dengan anda gambar pun takut kena copyright. Awak Google lah sendiri, awak type Jalan Bukit Bau, dan betul lah jalan dia. Seram Jalan dia sempit sangat, kiri kanan hutan. Ini gambar yang saya nampak pada waktu siang tau. Bayangkan waktu malam kena lalu dekat kawasan ni. Jadi kita sambung kisah Zaki. Memandu menggunakan jalan Bukit Bau, saya dengan dua orang sahabat. Seorang sahabat saya bernama Yazid, Zaki Yazid, dan juga seorang lagi Anas. Jadi kami bertiga, Anas, Zaki dan Yazid. Anas duduk di tempat duduk belakang, Zaki sebelah saya. Yazid sebelah saya, Zaki yang memandu. Tengah memandu, kawan saya ni tiba-tiba si Anas yang duduk belakang, dia ternampak dekat tepi jalan tu ada seorang makcik tengah berjalan tengah berjalan dekat dalam kawasan jalan Bukit Bau yang mana saya katakan tadi, kiri kanan hutan semak samun, ada pun ladang-ladang kelapa sawit. Macam mana makcik ni boleh jalan seorang? Kan? So, kawan saya sebelah ni, Yazid, dia dah masuk alam mimpi. Anas yang dekat belakang ni, daripada dia duduk belakang, dia sandarkan badan dia dekat tengah-tengah seat lah, Myvi tu kan. Tengah-tengah Myvi tu, dia kedepankan badan dia, dia tengok kat saya, dia bisik kata, Aki, apa? Makcik tu jalan sorang-sorang kat hutan ni. Wih, berani weh, kata Anas dekat saya. Saya nampak memang betul. Saya pun cakap, kamu ni mulut. Dah lah, kita dah lah dekat hutan gelap, kamu tegur sembarangan. Sorry, aku lupa lah. Dah. Jadi kita pun drive, dia pun tukar topik, berbual pasal benda lain lah. Selepas saya memandu ni, dah mungkin masuk 1 kilometer jauh daripada penampakan makcik tadi, si Anas ni pun sandar ke belakang. Bila dia sandar ke belakang, tiba-tiba dia kata, Aki, laju. Apa yang laju? Jangan, laju. Makcik. Waktu tu saya tak faham laju, ya. Dan tiba-tiba kawan saya, Ya Allah, dia dekat sebelah. Ya Allah, dia dekat sebelah. Berkali-kali kawan saya ulang, laju. Ya Allah, dia dekat sebelah. And then kawan saya seorang ni
katanya Zaki, Yazid terbangun. Apa hal ni, kecoh-kecoh ni? Ha? Weh, siapa tu? Saya memandu agak laju ke si? Mungkin 90 km sejam, macam tu lah kelajuan saya. 90 km sejam Dekat sebelah, kawan saya cakap diorang ni, makcik tadi tu yang dekat belakang, yang jalan seorang, tiba-tiba tengah lari, tengah tengok cermin belakang dan senyum. Kawan saya Yazid terbangun kerana bising. Kita Anas dekat belakang dah terpekik. Anas sampaikan ke depan, badan dia kata, laju, ya Allah. Macam mana nak laju ke si? Aku tak boleh pandu lagi laju lah, sini dah susah nak jalan ni. Baca. Ramai-ramai baca. Saya mulakan semua ikut baca surah ke si. Bila baca, saya turunkan sedikit tingkap belakang. Kenapa kau buka tingkap weh? Tutup. Saya turunkan. Kita baca, kasih dia dengar. Makcik tu tiba-tiba slow down ke si. Kita saya dah kat depan dah. Makcik tu jalan. Dan kata Yazid, makcik tu dah balik ke tepi jalan, tengah jalan sorang-sorang. Pelan-pelan dia jalan. Seram ke si. Kawan saya 2 orang nampak makcik kejar kenderaan. Saya tak boleh toleh ke si, sebab dah pandu laju sangat. Kalau toleh, sedikit perubahan pada jalan tu boleh kemalangan jalan raya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Makcik laju lari. Kawan sampai tak, saya dia cakap, kawan saya ni dia jelaskan dekat belakang tu terpekik, nampak sangat ketakutan yang dia rasakan dekat belakang. Jadi saya cubalah lakonkan semula kawan dia mungkin terpekik kan. Bila dia buka tingkap, bila saya turunkan tingkap, kawan saya marah saya ke si. Kita baca nak dia dengar, jadi dia pun tak ikut. Dan betul dia turunkan tingkap, dia baca ramai-ramai, baca kuat-kuat. Makcik tu daripada lari laju, dia terus pelan kan. Ini mungkin saya rasa ni makcik tu sedang buat persiapan untuk memasuki pertandingan sukan, bukan Olimpik tau. Dia dalam negeri dalam negara punya sukan dia panggil di Malaysia tu. Mungkin boleh tinggalkan komen. Apa nama dia, lupa pula lah terima kasih lah. Tapi seram. Jalan, mana tadi nama dia? Sekejap ni dia, Jalan Bukit Bauk. Jalan Bukit Bauk ni menghala ke mana? Dari mana ke mana ni? Boleh, sebab dalam cerita pun dia tak ceritakan dia nak ke mana, pergi mana. Dia cuma cakap dia menggunakan jalan itu dan gangguan makcik misteri ni berlaku. Saya rasa makcik ni selalu dekat jalan tu lah. Saya rasa lah tak banyak kenderaan, tapi ada beberapa kenderaan kalau nampak standby, makcik ni akan kejar. Tengah drive nampak makcik ni, kalau kamu sedang memandu ni, dia menjelma je, kamu standby untuk dikejar. Dia pass by je 1 kilometer, makcik belakang. Saya kalau jadi Anas saya rasa saya duduk atas riba Yazid. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan cuba hubungi seorang yang mungkin nak berkongsi pengalaman. Banyak pengalaman yang ini. Mana tadi daripada pengiring kita. Salam bro, boleh call saya tak? Kakak pun duduk atas batu. Jom kita hubungi brother kita, berkongsi pengalaman. Tapi anda kalau jadi Anas tengah duduk seorang chill kat belakang kan, tiba-tiba makcik kat sebelah. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ariel, Casey. Okay, Ariel ada kisah nampak cik pun duduk atas batu. Ni bila berlaku kisahnya? Silakan.
Okey, ini masa saya remaja. Masa tu tinggal Woodlands lagi lah. So tahun, I think when I was darjah 4, kita selalu malam raya, after kenduri raya bawah blok, selalu kita main dekat badminton court dekat atas daerah apa tu, Woodlands Street 13 lah, nearby the stadium lah. Dulu atas tu belum ada rumah, dia kira macam bukit and a small park atas itu tau KC. Okay, so dulu lepas kita main kat situ, kita naik atas bukit tu, selalu kita berlima lah dengan ada satu kawan sedara tu lah, dia pun ikut. So bila kita nak patah balik dalam pukul 10 lebih tu, kita lalu daerah tak turun bawah tangga tu, ada batu-batu tangga. So situ ada tempat elektrik punya box tau KC, yang PUB lama punya box tu kan colour putih kan. So sebelah dia tu ada batu. So masa kita turun bawah, kita naik atas tu tak ada apa-apa, masih terang. So pukul 10 lebih gitu, lampu dah tutup, so gelap. So kawan saya ni bawa satu torchlight, kita 5-6 orang share satu torchlight. Torchlight lama lah bateri tu. So dia jalan lah, dia kat depan, dia besar. So dia jalan depan, saya ikut belakang, nombor 3 dia jalan. Jadi bila kita nak turun tangga tu, box yang dekat dengan batu tu, bila dia suluh daerah situ box tu, nampak macam ada seorang perempuan rambut panjang KC, pakai baju putih, duduk atas batu sebelah box tu. So dalam masa 5 minit 10 minit gitu, kita nak turun, memang kena lalu situ KC, tak boleh lalu tempat lain. Lalu tempat lain kita akan masuk hutan balik. So kita kawan saya yang pegang lampu torchlight tu, dia dah nampak dulu. Okay, dan dia jalan tu, torchlight tu on and off tau. Dia pergi main benda tu, dia punya switch on and off. On and off. So dia pun sendiri dah takut tau. So saya cakap dengan dia, Man, kenapa kau main torchlight lampu? Kita dah tak nampak, kita jalan dah gelap ni. Kau jalan cepat sikit lah. Dia tak nak cakap dengan saya. Dia cakap, aku tak sedap badan lah, kau pegang Aril torchlight ni. Okay, saya pula pegang. So bila saya pegang, saya pula nampak benda dekat situ. Saya pun dah takut sendiri ke si. Pasal benda tu memang nampak jelas macam ada orang duduk pakai kain putih, rambut panjang, facing to us tau. So kita pergi, okay lah. Saya pun dah memang tak tahu lah, memang jelas ke tidak. Saya jalan, kita dah sampai. Saya seorang baca ayat kursi paling kuat, saya pekik. Yang lagi 4-5 orang belakang ni tak tahu cerita. Bisa kawan saya yang belakang saya, diorang pun terkejut sikit. Ril, kenapa Ril? Kenapa kau baca ayat kursi kuat-kuat? Dia tak ada lah, kau ikut aja baca dah. So dah macam kelang kabut. Entah kawan saya yang kat belakang tu pun entah apa dia baca ayat kursi ke alik betul pun saya pun tak tahu. Bila kita lalu tempat situ, betul-betul suluh tu, tengok rupanya box tu KC, daripada jauh kita nampak betul-betul macam ada orang duduk atas batu tu dengan box PUB tu. Nampak dia punya tu. Sekali bila kita pergi dekat, kita suruh balik, rupanya ranting, ada satu ranting kayu hitam kat situ. Betul-betul macam jemaah orang duduk kat atas box tu KC. So masalah ni kita takut sendiri, padahal bukan. Pasal saya dah lalu sebelah, betul-betul sebelah KC. Suluh lagi tengok, bukan. Rupanya benda tu, kayu tu dengan box tu, dengan batu tu, menyerupai macam ada orang duduk kat situ, padahal bukan KC. So takut sendiri. So kita ingat memang bayang daripada jauh tu nampak macam perempuan, macam kacik tu duduk rambut panjang dengan putih dia punya tu. Nasib baik pergi periksa kan. Pasal kena lalu kat situ kita kena tengok, memang lalu situ, tak ada tempat lain. Nak turun bawah tu. Jadi satu pengajaran kadang-kadang apa yang kita nampak pandangan sekali itu tak semestinya makhluk tu kan. Jadi terima kasih. Tak semestinya, takut sendirilah. Tapi baca ayat kursi tu memang kelang kabut dah macam-macam meripik baca sampai adik betul pun keluar. Okeylah, ada orang dia nampak benda-benda menakutkan ni, dia tak baca tau. Ada orang dia terus masuk mode agresif, keluar kata-kata kesat. Tak, masa kita masa budak-budak ke baru darjah 4, darjah 3, darjah 5 pun ada. So memang masa tu petang tu ada kelas agama lah, baru balik. So baca lah, dapat, alhamdulillah dapat hafal kursi lah. Kau nampak tu macam nak terkencing, saya tak terkencing kat situ. Terima kasih Aril dan selamat malam seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram.
Okey, saya akan akhiri malam seram tapi tak apa, saya nak bacakan satu lagi. Terima kasih sumbangan super sticker daripada Ari J dan Mr. Del Toro. Terima kasih Mr. Del Toro, sumbangan daripada brother Mr. Del Toro. Salam KC, sumbangan ini atas nama-nama viewers yang nak beri super chat dan super sticker tapi tak dapat atas sebab-sebab tertentu. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Terima kasih pada brother Mr. Del Toro, sumbangan super chat untuk malam seram ya. Terima kasih. Terima kasih pada Diana Ariana Hani, sumbangan super sticker aiskrim. Terima kasih yang telah pun kirimkan untuk malam seram. Baiklah, saya baca satu lagi kisah yang terakhir. Sebenarnya nak tutup mata saya pun dah naik juling tak apalah, tapi seronok kadang-kadang kan. Saya suka bila baca orang respon dengan kisah yang dikirimkan ya. Jadi ini menunjukkan anda nak berinteraksi lah dengan pengalaman-pengalaman yang dipaparkan dalam rancangan Malam Seram. Kisah yang terakhir, menyesal bermain Spirit of the Coin dalam rumah. Itu tajuk dia. Jadi selalunya kita dengar orang main Spirit of the Coin mungkin 4 orang ke 5 orang. Yang ini dia main 2 orang je dengan kawan dia. Kawan dia datang ke rumah dia dan kawan dia yang cakap saya dah baca cerita dia lah, saya dah faham. Jadi kawan dia kata, kau nak main tak ni Spirit of the Coin? Tak nak lah. Tak ada apa-apa lah, main je, as long as kita jangan lepaskan jari sebelum game ni tamat. Okay, jadi most of the time kawan dia macam rasa macam nak kasih keyakinan kepada members dia ni, benda ni tak ada apa-apa sebenarnya. Ini kisahnya, kita kongsi pengalaman, datangnya daripada Azmir, A-Z-M-E-E-R, Azmir, berkongsi Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Saya terus masuk ke bahagian mereka mula bermain Spirit of the Coin. Bila kawan saya datang, kata Azmi, saya gunakan nama Boy. Dia datang, dia bawa satu kertas besar Vanguard sheet. Dekat Vanguard sheet ni, dia lipat, kemudian masuk bilik saya, dia buka, dia kata, ni apa ni? Ini Spirit of the Coin. Dia kata dia buat benda ni, dia copy daripada salah sebuah blog. Dia ada yes, no, male, female, nombor 1, 2, 3, 9, 0. Kemudian ada alfabet A sampai Z. Gunakan coin yang diletakkan tengah-tengah. Dan adalah cara-caranya dia mula bermain. So pada mulanya kawan dia Azmi ni tak nak. Yang Azmi ni yang menceritakan lah, tak nak main. Tapi kawan dia kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. So Azmi akhirnya buat apa yang kawan dia Boy ni suruh. Dia pun main kan. Dia tulis ni, Dear Spirit of the Coin. Dia tulis dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Wahai roh yang ada dekat kawasan ini, makhluk-makhluk yang ada, makhluk gaib yang ada dekat kawasan ini, boleh tak kalau kita bertanya soalan kepada kamu? Boleh ataupun tidak, yes or no. Letak, tak ada apa-apa pun 2 jari telunjuk atas duit 50 sen, masing-masing letak. Jadi kata kawan saya Casey, kita kena ulang-ulang tanya sampai dia jawab. Wahai makhluk-makhluk gaib, Spirit of the Coin, boleh tak kita tanya kau beberapa soalan, ya ataupun tidak? Selepas cuba lebih dari 10 kali lebih dari 10 kali, duit shilling 50 sen tu bergerak ke si? Kawan saya Boy ni cakap, gerak. Kemudian saya cakap, Boy, kau jangan nak tipu lah Boy, engkau yang gerakkan kan? Sumpah, kata dia. Mi, sumpah Mi, bukan aku Mi. Boleh tak kita tanya kau beberapa soalan? Dia gerak. Pergi dekat perkataan N-O, no. Casey, Mi, bukan aku Mi, kata kawan saya nama Boy.
Boy, kau gerakkan kan? Bukan aku. Lepas tu, okey. Koin ni kita centerkan balik. Gerak, center. Okey, dia tolak koin tu sama-sama jari telunjuk tolak. Pergi dekat tengah-tengah board game tu lah yang dia buat. Kemudian, wahai makhluk gaib yang ada dekat sini, boleh tak kita nak tanya kau beberapa soalan? Tak bergerak lagi. Selepas 4 kali tanya, dia bergerak lagi. Dia gerak. Dia gerak. Kemudian pergi dekat no. N-O, no. And then dia gerak lagi. Lepas tu kawan saya boy ni cakap, Mei, jangan gerak. Biar dekat no. Bukan aku yang gerakkan lah, engkau yang gerakkan. Dan saya angkat jari saya, Casey. Kau tengok, engkau yang gerakkan kan? Lepas tu bila saya angkat jari saya, kawan saya ni, boy ni tengah tolak koin. Tu nampak dia bergerak. Casey, kawan saya, si boy ni pun angkat jari dia. Duit shilling tu bergerak, Casey, depan mata kami. Kemudian boy cakap, Mi, kenapa kau angkat jari kau, Mi? Kenapa pula? Kan aku dah cakap, permainan ni tengah main, jangan angkat jari. Nanti kau... Alah, kau percaya sangat lah. Aku tak tahu kenapa kau angkat jari. Saudara para penonton Malam Seram, si kawan saya nama boy ni dah takut. Mi, aku balik dulu Sorry aku balik dulu. Bukan salah aku Aku ajak kau main, tapi aku dah cakap rules dia, kau jangan angkat jari. Casey, untuk beberapa bulan mendatang, rumah saya kena gangguan, Casey. Dengar bunyi orang buka TV, tutup TV. Mak saya pernah nampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu, padahal dalam rumah tu satu orang pun belum balik. Saya pernah dengar orang buka pintu rumah. Ingatkan mak saya, bapak saya dah balik. Waktu tu tengah lapar, Casey. Saya pun bangun lah, nak tolong angkat barang. Pergi depan rumah ni, pintu tertutup. Ruang tamu gelap, tak ada orang. Ini berpunca daripada Spirit of the Coin yang kawan saya ajak main. Banyaklah dia punya tak ada benda. Menyesal saya bermain Spirit of the Coin. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Cari naas. Kawan dia pun satu aku ada ni, tak ada apa-apa benda lah. Lepas tu dia nak salahkan kawan dia pula yang tak ikut cara permainan. Sekarang rumah kawan yang kena ganggu. Dia balik rumah terus Kalau nak main pun Spirit of the Coin, main lah. Awak pergi sewa bilik hotel, biar bilik hotel tu berhantu. Bagus. Kalau bilik hotel tu berhantu, dia akan share ceritanya pada saya. Ada juga bahan kan. Okeylah. Casey nak undurkan diri. Jumpa anda esok malam bersama dengan besok hari Jumaat Okey. Penaja kita #TeamMirzafai. Dan insyaAllah nanti lebih banyak kisah pengalaman seram. Ada yang kirimkan saya sebenarnya saya nak adakan sesi interview lagi lah dengan YouTuber ke, dengan pakar-pakar perubatan. Tapi buat masa ni saya agak sibuk sikit untuk menguruskan kan. Tadi saya tunjukkan gambar tengah pasang ni dekat studio. Jadi saya waktu petang tu selalunya saya berurusan lah dengan beberapa orang. Dan awal tadi pun Alhamdulillah ada sekumpulan orang yang datang ke studio baru untuk tengoklah studio tu, untuk diadakan satu acara live. Alhamdulillah acara live ni akan berlangsung menggunakan platform studio di yang baru saya bina lah, saya siapkan. Jadi insyaAllah nanti saya akan beritahulah, mungkin boleh ramai-ramai tonton excited ni. Saya excited campur saya rasa agak nervous pun adalah ni first time saya buat sesuatu untuk orang lain kan. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar lah, insyaAllah terima kasih pada semua dan saya jumpa anda esok malam Ingat nak carilah kebahagiaan, jangan cari naas.
Main Spirit of the Coin, pergi adventure Changi Hospital. Yalah, apa nak jadi? Selamat malam seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod. Okay, sorry sebelum tu saya terbaca komen WhatsApp. Casey, memang betul jalan Bukit Bauk kiri kanan hutan. Saya dengan rakan pernah jalan sana naik motor dari Singapura nak ke Kuala Terengganu. Laluan tu menghala ke Dungun. Terima kasih brother berkongsi kisah Jalan Bukit Bauk.